Malaysia akan berunding dengan Singapura untuk kekalkan perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau meskipun selepas projek RTS Link JB Singapura mula beroperasi. Ia bagi menyediakan lebih banyak pilihan perkhidmatan tren kepada pengguna. Dalam bilateral agreement di antara Malaysia dengan Singapura untuk melaksanakan projek RTS, antara syarat yang telah pun dipersetujui bersama ialah apabila siapnya perkhidmatan RTS nanti dan selepas RTS bermula operasi, kalau tak silap saya 6 bulan selepas beroperasi, maka perkhidmatan Shuttle Tebrau ini akan diberhentikan. Itu yang merupakan perjanjian sebelum ini antara Malaysia dengan Singapura. KTMB Shuttle Tebrau membabitkan laluan antara JB Central dan Woodlands, Singapura. Beliau turut memaklumkan perbincangan bagi meningkatkan kapasiti perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau juga telah dilaksana bersama Singapura. Ia meliputi penambahan kekerapan operasi tren dari 31 trip kepada 36 trip. Jumlah coach turut ditambah kepada 8 coach berbanding 4 coach bagi setiap operasi tren. Penambahbaikan ini akan tawarkan peningkatan kapasiti bilangan penumpang hingga 13,760 orang sehari. Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan 2 rakan atas pertuduhan mengedar 455 gram ganja di Skudai 3 tahun lalu. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Nur Hayati Mat selepas pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Effie Sharafi Muzali 28 tahun dan Indra Aironi Nasrun 27 tahun. Nur Hayati dalam Hakimannya berkata pendakwaan gagal membuktikan rantaian dan pengetahuan terhadap barang kes untuk kedua-dua tertuduh. Sementara itu, Effie Sharafi dipenjara 3 tahun dari tarikh tangkap 16 Julai 2020 atas pertuduhan memiliki dadah seberat 10.14 gram. Terdahulu, dia diperintah membela diri selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir pendakwaan namun menukar pengakuan kepada bersalah. Kesemua kesalahan itu dibuat di Skudai Parade, Johor Bahru antara pukul 6 petang hingga 6.15 petang 16 Julai 2020. Di mahkamah sama, seorang suami dipenjara seumur hidup dan dikenakan 12 sebatan selepas mengaku bersalah mengedar 1.06 kilogram dadah di Johor Bahru 4 tahun lalu. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Nur Hayati Mat terhadap Teh Giok Ching, 47 tahun, selepas dia menukar pengakuan kepada bersalah ketika sebutan kes hari ini. Bapa 5 anak itu diperintahkan menjalani hukuman itu dari tarikh ditangkap 18 April 2019. Isterinya Nguyen T. Tan Tu Yen, 25 tahun, pula dibebas dan dilepaskan selepas pertuduhan ke atasnya ditarik balik pihak pendakwaan. Mengikut pertuduhan, pasangan mereka bersama-sama mengedar cannabis di Epic Residential Jalan Suria Muafakat 1 Larkin, Johor Bahru 12.10 malam 18 April 2019. Pertuduhan ke atasnya dikemukakan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan juga hendaklah disebat dengan 12 sebatan. Kementerian Pertahanan perlu menunggu keputusan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkenaan penghantaran pasukan tentera Malaysia sebagai tentera pengaman dalam misi membantu rakyat Palestin. Menterinya Datuk Seri Mohamad Hassan pihaknya bersedia mempertimbang keputusan yang dibuat oleh PBB berkenaan perkara itu. Jadi sebagai negara yang menyertai misi pengaman Bangsa-Bangsa Bersatu, kita akan tunggu dan kita akan melihat apa keputusan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di situ nanti kita akan menilai sama ada perlu ke Malaysia menyertai pengaman tentera pengamanan ini ataupun tidak. Jadi belum ada apa-apa keputusan. Kita tidak akan secara tergesa-gesa menghantar pasukan tentera kita ke sana. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Penganjuran Pingat Jasa Malaysia PJM kepada veteran ATM di Port Dickson. Pada majlis itu, seramai 536 veteran ATM telah menerima Pingat Jasa Malaysia. Mengulas lanjut berkenaan penyelarasan pencen anggota ATM, Datuk Seri Mohamad Hassan memaklumkan pihaknya akan meneliti dan menilai perkara itu sebaiknya selain cadangan yang turut dikemukakan kepada Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA berkenaan perkara itu. Disebabkan oleh adanya kes di mahkamah yang dibawa oleh
ada yang anggota tentera yang membawa kes ini mahkamah, maka saya tak boleh nak kata setakat mana-mana. Dan kita tak boleh nak kata apa rancangan kita dan apa yang akan kita buat. Sehinggalah keputusan mahkamah nanti dibuat dan kita akan membuat apa jua rancangan, membuat apa jua keputusan berasaskan kepada keputusan mahkamah. Salinan penulisan dan dokumen berkaitan tokoh keilmuan Allahyarham Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad atau Pendita Za'bah akan dibawa masuk ke Negeri Sembilan untuk dijadikan sumber rujukan buat generasi muda. Menurut Exco Warisan Teknologi, Inovasi dan Digital Negeri Datuk Muhammad Faizal Ramli, kerjasama dijalin dengan Arkib Negara. Dan sebenarnya apabila Za'bah ni berasal daripada Negeri Sembilan, Jempol, dan dia sebenarnya memberi kelebihan. Bila kita dapat berurusan dengan Arkib, akan beri kelebihan untuk kita dapatkan satu salinan supaya yang serupa macam asli untuk menjadi orang kata apa, rujukan ketika mereka datang ke teratak ni lah. Dan kerjasama dengan Arkib ini memang kita akan teruskan, dan malah mereka juga setakat hari ini belum ada cawangan di Negeri Sembilan ni, dan kita akan bantu usahakan supaya dia dapat wujudkan satu cawangan lah di Negeri Sembilan ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika pada Forum Keilmuan Ketokohan Za'bah di Dewan Pendita Za'bah Kampung Bukit Kedas, Jempol. Dalam pada itu, penambahbaikan teratak Za'bah akan dilaksanakan bersama pihak Lembaga Muzium Negeri Sembilan terutama dari segi digitalisasi maklumat berkenaan adat dan warisan agar selari dengan teknologi masa kini. Bengkel Taklimat Tata Kelola Verifikasi Kualiti Liputan Telekomunikasi yang menghimpunkan agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital telah diadakan bagi memastikan dasar yang ditetapkan dapat dilaksana dengan sempurna. Menurut Ketua Bahagian Koordinasi dan Transformasi Negeri, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Bukhari Yahya, bengkel tersebut turut melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT dalam usaha mengumpul data-data dengan liputan rangkaian serta komunikasi di daerah masing-masing di samping mengenal pasti permasalahan yang perlu diatasi. Kita ingin mengaspirasikan hasrat yang berhormat Menteri supaya satu kaedah ataupun satu data yang sama yang disediakan, yang disalurkan kepada kementerian ataupun MCMC untuk tindakan kita menyediakan penambahbaikan ataupun menyediakan plan pembinaan struktur-struktur komunikasi yang baru untuk kita menyediakan liputan yang sama di mana-mana sahaja kawasan yang berpenduduk pada masa ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru RTM pada Bengkel Taklimat Tata Kelola Verifikasi Kualiti Liputan Telekomunikasi di Port Dickson. Sehingga September, Negeri Sembilan telah mencatatkan sebanyak 98.27% liputan 4G di seluruh kawasan yang berpenduduk. Lebih 5,000 umat Islam dijangka hadir bagi program Masjid Tanah Berselawat Malam Cinta Rasul di Dataran Sekolah Kebangsaan Jeram, Melaka Sabtu ini. Exco Kerja Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata, antara pengisian program itu termasuk solat berjemaah, bacaan maulid qasidah, ceramah dan selawat. Program itu akan turut diserikan dengan sesi ceramah disampaikan oleh pendakwah bebas Ustaz Samsul Debat. Kita jemput orang dah hadir awal kerana kedudukan parking yang terhad. Kita galakkan kawasan yang setempat datang hadir dan menaiki motor sajalah sebab kita kekurangan parking. Bawalah sejadah dan hamparan untuk tempat duduk sendiri. Pada majlis tersebut juga kita datangkan Syekh Abdul Karim Al-Maki. Jadi kalau orang tahu, orang faham bila kehadiran Syekh Abdul Karim Al-Maki ni, kita dapat merasai ataupun berasa dia suasana di Mekah lah.
Tambahnya, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof akan turut memeriahkan program selawat berkenaan. Beliau kata demikian dalam sidang media selepas bersiaran dalam segmen Apa Khabar YB di Melaka FM. 12 juta ringgit diperlukan bagi penyuraian trafik di Melaka. Ia bagi memberi keselesaan kepada pelancong bersempena Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024. Exco Kejaraya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata ia melalui naik taraf jalan-jalan utama ke bandar khasnya di pintu-pintu masuk negeri itu. Peruntukan ini turut merangkumi pelaksanaan program No Right Turn di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti. Jika ada bajet khas yang diberikan, mungkin lebih daripada 5 kita akan laksanakan. Sebab ada sesuatu tempat tu kita tidak boleh buat sebab perlu ada bajet khas untuk buat pelebaran jalan, membuat elevated lane apa semua. Jadi kita perlu ada satu bajet khas untuk pelaksanaan no right turn ni.